ada sahabat tak buat dah. Tapi benda itu bertepatan tak dengan usul syarak? Kawaid asas-asas dasar-dasar Islam. Bertepatan ke bercanggah? Kalau bertepatan tak apa. Kalau bercanggah tak boleh. Contoh beginilah. Contoh. Baca Yasin malam Jumaat, tuan-tuan. Baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin tu bercanggah ke tak? Baca Yasin. Baca Yasin tu baca Quran. Yang bercanggah yang mana? Yang bercanggah ni Nabi tak buat malam Jumaat sahaja, berkumpul ramai-ramai. Hak tu cara kaifiat dia. Tetapi baca Yasin itu sendiri memang menjadi satu anjuran sebab ada ayat Quran. Maka dengan sebab itu para ulama masukkan dalam kategori kalau kamu nak pergi bid'ah pun, makna hak Nabi tak buat cara tu, tapi bid'ah itu dipanggil bid'ah lughawiyah, bid'ah disebut bahasa saja, bid'ah al-mukhtalafiyah, bid'ah yang ulama khilaf. Benda ni tak perlu diperbesarkan, jangan sampai tahap kamu tuduh menuduh sampai mengkafirkan dengan membid'ahkan dengan cara yang dhalalah, yang sesat. Ini cara tindakan yang ekstrim, yang tidak betul dan tidak benar. Cuma kita perlu bagi kefahaman juga dalam satu kes lagi ni. Saya nak cuba bawa analogi. Kadang-kadang ekstrim tu berlaku dua belah pihak. Ekstrim berlaku dua belah pihak. Satu pihak yang membid'ahkan baca Yasin. Sebut Wahabi tadi, satu. Satu pihak lagi yang mewajibkan baca Yasin. Malam Jumaat tak boleh buat benda lain. Tak, kita ni ada karnival ingat nak buat ceramah. No, tak boleh. Kita kena baca Yasin. Tak pasal apa? Tak boleh. Kod mana pun memang tak boleh. Taklah pasal apa? Tak boleh kita nak buat kuliah. Nak kuliah ke, mulia ke, apa pun tak boleh. Yasin je boleh. Ni ekstrim juga. Ni pun ekstrim juga. Pasal apa jadi sampai tahap macam tu? Wajib ke baca Yasin malam Jumaat ni? Kalau kita tak ada program tuan-tuan malam Jumaat, eloklah kita baca Yasin pada duduk saja duduk sembang tepi tiang, buat apa? Tapi kalau kita ada program, ada kuliah ilmu, maka nak banding baca Yasin dengan kuliah ilmu, mana lebih lagi? Mana lebih lagi? Pahalanya. Kuliah ilmu lebih lagi. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW sebut kepada Abu Dhar, Nabi menyatakan bahawa kamu belajar, tuntut ilmu satu ayat daripada kitab Allah lebih baik daripada antusalliya mi'ata raka'ah. Lebih baik daripada kamu solat 100 rakaat. Dan kalau kamu belajar baban minal ilmi, satu bab daripada ilmu, satu bab, lebih baik daripada kamu solat 1000 rakaat. Tu dia tuan-tuan. Kita 1000 rakaat pun tak larat, patah pinggang tu 1000 rakaat ni. Belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat. Makna situ, kita tu saya sebut tadi, saya suka pendekatan yang tengah-tengah. Hak membid'ahkan ni pun jangan, yang mewajib pun jangan. Kita ambil pertengahan. Tak ada program apa, kita buat baca Yasin. Sebab memang ada signifikan juga kalau kita kaji sejarah. Pasal apa orang Melayu baca Yasin malam Jumaat? Pasal apa? Pasal apa? Sebab dulu, kalau zaman dulu, malam Jumaat ni malam yang orang banyak buat khurafat. Malam Jumaat dia menganggap malam Jumaat tu malam hantu berkeliaran. Dia nak perasap kerih pun nak buh limau apa semalam malam Jumaat. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kau tengok gambar P. Ramlee dulu bila sebut malam ni malam apa? Malam Jumaat. Ada berlemah kan. Pasal apa? Pasal apa? Pasal dia ada kaitan dengan mistik, misteri Nusantara, misteri kota warisan. Malam Jumaat. Jadi di situ tuan-tuan, itu kepercayaan. Jadi ulama-ulama dulu, masyarakat kita dulu, dia duk fikir macam mana nak buat ni. Dia panggil mai baca Yasin. Sekurang-kurangnya dapat ubah kepahaman itu. Tapi bukan nak suruh wajibkan, tidak. Bila kita dah lama baca, kita belajar pula hadis Nabi SAW, man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ah wa lailataha adha'a Allahu lahu bainal jum'atain. Siapa baca surah kahfi hari Jumaat dan malamnya, maka Allah akan bagi cahaya kepadanya antara dua Jumaat. Kita tambah pula dengan surah kahfi, nampak? Maknanya kita tak rigid. Tak, kalau Yasin ya, baca lain semua tak boleh. Ada orang persoal ke, pasal apa orang Melayu baca Yasin ya? Orang tak baca surah lain, banyak lagi surah lain. Pasal apa wajib ke Yasin? Tuan-tuan, Yasin ni dah dekat dengan kita. Kalau kita pejam mata boleh baca. Kalau boleh nak baca surah lain, baca surah Baqarah. Asal tinggal tu imam seorang yang baca. Orang balik ya. Kan? Hak lain kita tak familiar. Nak start surah kahfi tu pun payah. Nak start surah kahfi tu pun agak engkak tu. Tapi ada setengah tempat dah start dah.
Ada start dah. Dia buat slow-slow. Maknanya tak ada masalah. Jadi di sini perlunya kesederhanaan dari sudut jangan pakat bid'ah belaka macam yang golongan ekstrim di kalangan Wahabi itu yang membid'ahkan semua. Talqin membid'ah. Sedangkan talqin itu ada hadis tuan-tuan, cuma hadisnya dhaif. Bila hadis dhaif ini sudah tentu akan berlakunya perbezaan di kalangan ulama. Jangan terus membid'ahkan benda-benda yang ada khilaf di kalangan ulama. Sebab tu saya juga suka pendekatan yang dibawa oleh Hasanul Banna. Hasanul Banna ni dia orang apa ni? Dia orang dakwah. Bila orang dakwah ni dia agak dilihat masyarakat. Sebab dia nak masyarakat datang masjid. Dia tak mau masyarakat berkelahi. Satu ketika, ni cerita bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan ni di Mesir, ni bukan di Malaysia ni, di Mesir berlaku pada zaman Hasanul Banna. Berlaku dua golongan. Satu golongan Wahabi ekstrim ni, yang mana mereka membida'ahkan salat lebih daripada 8 rakaat. Tarawih 8. Nabi buat 8, tak boleh lebih. Satu golongan lagi, dia kata, mana boleh, wajib 20. Tu dia. Kan? Bergaduh 8-20. Satu hari Hasanul Banna dia panggil belakang, panggil semua. Aku nak tanya kamu, dia kata, solat tarawih tu sunat ke wajib? Sunat. Semua kata sunat. Semua setuju sunat? Sunat. Kamu bergaduh bermasa muka di antara kamu kerana bergaduh bab bilangan rakaat je. Sampai bermasa muka tak bertegur siapa. Haram ke makruh? Haram. Kamu nak bergaduh benda sunat, benda tambah, tiba-tiba kamu melakukan benda haram. Pada waktu tu barulah mereka sedang, kita silap. Sebab tu kata Syekh Dr. Fadl Hasan Abbas, kalau bergaduh dalam soal benda sunat yang seumpama itu, baik kunci masjid. Kunci masjid. Jangan pergi kunci sungguh, tapi nak ceritanya tu, daripada hampa duk bergaduh tu, tak berkesudahan, sedangkan hampa nak buat benda sunat je pun. Dan biasanya kadang-kadang orang bergaduh ni, kadang bukan ada orang ada ilmu pun. Dia 8 budak, 20 budak, dia sembahyang 2 rakaat je. Lepas sembahyang 2 rakaat, dia pergi kedai kopi mana, duk lawan 8, 20, sampai bila pun tak habis tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita menghabiskan masa dalam perkara-perkara yang kecil. Perkara besar, Yahudi terus kuasai dunia. Perkara besar, riba terus dominan dalam masyarakat, dalam negara. Perkara besar, kezaliman, rasuah, arak, judi, pergaulan bebas dan hiburan yang terlampau diagung-agungkan berleluasa dalam masyarakat dan dunia. Orang dah tinggal, orang dah lupa, orang hanya bergaduh soal-soal yang khilafiah seumpama itu. Sebab apa? Sebab sikap ekstrim. Itu ekstrim, dia merosakkan, merugikan. Sampaikan solat hajat pun orang kata tak boleh buat tuan. Ini golongan Wahabi yang ekstrim. Dia menolak solat hajat. Mana ada hadis Nabi SAW? Kita kata ada hadis dhaif. Betul hadis dhaif. Tetapi kita tengok pandangan Al-Imam Nawawi. Ingat Imam Nawawi ni bukan pakar hadis ke? Imam Nawawi dia pakar hadis tuan-tuan. Selain pada pakar fiqh, dia juga pakar hadis. Dan dia tahu hadis tu dhaif. Buktinya dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi, dia sebut hadis tu. Dia kata bahawa kalau kamu mempunyai sebarang hajat, dia nukilkan hadis Nabi SAW. Nabi sebut pada orang lelaki, seorang lelaki ni, kalau kamu ada hajat, ambil wuduk, solat 2 rakaat, minta pada Allah kan. Tu solat hajat punya dalil kan. Dan Imam Nawawi kata hadis ini hadis dhaif. Dalam ulasan dia kata, sesiapa yang mempunyai hajat kepada Allah, tunaikanlah solat 2 rakaat, pohon kepada Allah Ta'ala. Maknanya dia terima tak? Dia tahu tak dhaif? Dia tahu, tapi dia menerima. Sebab apa? Sebab permohonan kepada Allah kita solat, apa masalahnya? Jadi golongan ekstrim, tak ada, dhaif. Dia jadikan dhaif itu macam palsu. Tuan-tuan, beza dhaif dengan palsu beza. Palsu ni maknanya totally rekaan. Reka betul-betul. Tu tak boleh. Memang kita tak boleh pakai. Sebab ada juga golongan ekstrim yang terima semua. Terima semua. Hadis palsu pun terima juga. Hadis palsu macam mana? Kapal Nabi Nuh ketika mana dia berlayar, sebelum dia mendarat, dia bertawaf di Kaabah 7 kali pusingan sebelum dia mendarat. Dia pun terima. Sedangkan Kaabah pun tak ada lagi waktu zaman Nabi Nuh. Macam mana lah kapal dia pergi tawaf Kaabah tu? Zaman Nabi Ibrahim baru dibina Kaabah kan. Jadi ada orang yang ekstrim dari sudut penerimaan semua sekali. Siapa yang
hari Ashura, pakai celak hari Ashura, kata Nabi SAW, dia tak kena sakit mata selama setahun. Lepas pakai 2 minggu sakit mata. Macam mana? Nak salahkan Nabi. Sebenarnya hadis itu hadis palsu. Jadi maknanya, janganlah terima keseluruhan dan jangan tolak keseluruhan. Di sini kita lihat bahawa pentingnya kesederhanaan yang jauh daripada unsur-unsur ekstrim. Cuma, kita bagi kepahaman. Kepahaman macam mana? Orang nak baca Isyarat Jumaat, kita kata boleh baca, tak masalah. Tapi bukan wajib. Kalau ada majlis ilmu, kita buat majlis ilmu. Talqin, boleh buat. Sebab itu ada hadis, walaupun dhaif, ada hadis. Selain daripada peringatan kepada orang mati, tapi peringatan juga kepada orang hidup. Sebab telah sabit daripada Nabi SAW, Nabi ketika mana mangsa-mangsa, golongan musyrikin yang tewas pada perang Badar, kan Nabi bercakap dengan dia orang. Mereka mati dah. Nabi bercakap dengan dia orang. Nabi kata, tu dia dulu. Aku dah kata kepada hampa gini. Omar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu bercakap dengan bangkai ke? Maka tu dah mati pula kata. Orang kafir kan, mati. Apa kata Nabi? Mereka lebih mendengar lebih daripada apa yang kamu dengar. Maknanya, bila orang baca talqin tu, dengar. Cuma tak boleh buat apa. Duk melengung je lah, Allah silapnya aku. Gitu je lah. Kan? Jadi maknanya di situ tuan-tuan, kita boleh buat, tak ada masalah, dan kita boleh tak buat.